Baik, apa istimewanya penubuhan Akademi Startup Magic ini? Bersedia di bilik berita ketika ini ialah Ketua Pegawai Eksekutif Magic, Syarul Yeoh. Hai Syarul. Hai. Okey, kita tahu banyak pusat latihan atau kemahiran untuk nak bantu usahawan tempatan ini. Apa yang membezakan Akademi Startup Magic ini? Dan kita nak tahu juga ala tuju ke arah mana akademi ini membawa usahawan kita. Okey, terima kasih. Apa yang istimewa sebenarnya kita kat Magic adalah hasrat Magic dengan saya untuk melatihkan usahawan-usahawan yang muda dan baru untuk build perniagaan mereka sampai boleh berkembang ke luar negara. So bukan setakat entrepreneur yang ada perniagaan di dalam Malaysia, tapi macam mana boleh berkembang kepada the next level lah. So a lot of the skills that we're teaching at Magic Academy are scalable skills. So you can macam mana nak gunakan teknologi untuk berkembangkan kepada market di seluruh Southeast Asia. Sebab dalam region ini ada 600 juta orang. Dekat Malaysia ada 30 juta orang. So market kita memang tak besar sangat, tapi kalau you pergi Indonesia, pergi Thailand, Southeast Asia ada 600 juta orang. Okey, kita bercakap dalam konteks tahun depan kita akan jadi pengerusi ASEAN 2015. Betul. Dan pada masa sama kita ingin melihat dalam konteks usahawan-usahawan kita melangkah keluar dari sepadan Malaysia dan menguasai pentas ASEAN. Apa yang disebut oleh Syarul sebentar tadi melibatkan tentang kemahiran dan juga provide ataupun menyediakan latihan. Selain daripada itu, apakah yang mungkin nilai-nilai tambah yang membezakan Magic dengan pusat-pusat latihan lain kepada usahawan kita? Apa yang beza juga, kita akan we will fly in instructors from around the world who are experts in their field, apakah dalam bidang mereka. So not just from Amerika Syarikat dan UK, but also from ASEAN, right? So we talk about encouraging entrepreneurs to tackle the ASEAN market. So sometimes we may have a speaker, an instructor who comes from Indonesia, dan instructor ini akan ajarkan macam mana Malaysian entrepreneurs boleh berkembang kepada Indonesia, sebab Indonesia ada 300 juta orang. So these are things that differentiate us. Ada agensi-agensi di Malaysia yang adakan khusus untuk usahawan, adakan latihan untuk Malaysians, tapi it's for skill for MNCs, to fulfill the skills that are required by MNCs. So startups are a new thing, kan? And I think we are serving a gap where we are teaching them skills for entrepreneurs that are doing new companies in Malaysia. Okey, sejak Magic lancarkan 27 April lepas, mungkin Syarul dapat kongsi pencapaian ataupun success story, kisah-kisah kejayaan yang dicatatkan Magic setakat ini, khususnya untuk kita bangunkan ekosistem perniagaan yang nyata berbeza, terutama dalam konteks usahawan di Malaysia ini. Yeah. So dalam bulan lepas, September, we had the event Great 2014. So kita ada lebih daripada 5,000 usahawan atau aspiring entrepreneurs datang dekat Magic untuk satu macam, what do you call, fun fair. So there's something for everyone. There's retail business, there's food entrepreneurs, creative entrepreneurs, gaming entrepreneurs. So there was something for everyone. And the intent of that, Great, the event was to get everybody excited about entrepreneurship, right? And then, so more than 5,000 people. But setakat ni, I think more than 10,000 entrepreneurs and aspiring entrepreneurs have been through Magic's doors. And we have a database of lebih kurang 400 startup baru yang telah register dekat kita punya website. So kita nak mulakan tracking dekat mana company-company yang baru ini, berapa, how much money did they raise from pelabur-pelabur, and then where are they going from there? How can Magic help them, get more funding from private investors, and then how can they expand beyond Malaysia? Okey, mungkin saya dapat berkongsi juga. Saya dimaklumkan mengenai sekumpulan usahawan kita dipilih untuk mengikuti pengajian di Stanford, Amerika. Yeah, so I think a few months ago kita adakan aplikasi yang dibuka kepada entrepreneur, usahawan di seluruh negara untuk apply. And so we had a panel of judges to listen to their pitches. And 50 entrepreneurs were selected
to go to Stanford untuk program immersion for 2 weeks, 2 minggu. So 1 minggu kita akan bawa entrepreneur ini ke Stanford University untuk mendengar dan mendengar pakar-pakar dalam bidang keusahawan dan usahawan yang sudah berjaya di Silicon Valley, and then also from experienced investors in Silicon Valley. So 1 minggu pergi kat Stanford University. 1 minggu lagi kita akan adakan networking session di Silicon Valley. Kita akan bawa usahawan ini pergi syarikat macam Facebook, Airbnb dan lain-lain lagi. Okey, Syaril, terima kasih kerana bersama kami dalam Awani 745.